Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada saudara-saudari sekalian yang menonton cerita 30 hari 30 story puaka. Semoga semuanya baik-baik belaka di sana. Sebagai apa perkataan tu? Sebagai pendahuluan, sebagai pendahuluan. Macam mana nak sebut? Macam mana? Sebagai pendahuluan, pada yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk on notifikasi button. Pada yang dah lama join, thank you so much. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab masih sudi melayan kerana saya menceritakan kisah-kisah seram. Sebab nak buat 30 hari 30 story puaka ni bukan selalu. Mungkin ini adalah kali pertama dan kali terakhir. Sebab apa? Sebab penat. Tapi mungkin juga kita akan maintainkan mungkin setahun sekali. Macam keraming lah. Keraming dia buat waktu bulan puasa je kan. Aku buat sebelum puasa. Sebab kalau aku buat time bulan puasa, nanti aku tak puasa. Penat punya pasal record video. Tak payahlah puasa, kita record video je. So kita kena record sebelum puasa. So kawan-kawan semua, thank you so much sebab masih ikuti pengembangan cerita seram pada malam ni. Dan macam biasa, malam ni kita ada sebuah kisah seram lagi sekali. Kenapa intro aku ini macam wanita hari ini kita kembali kepada cerita seram kita pada malam ni. Cerita seram kita pada malam ni tentang sebuah pokok pula. Dah bosan bercerita pasal orang, kita nak cerita pasal pokok pula. Kenapa? Apa masalah pokok ni? Kau ingat apa? Pokok tak boleh diadakan cerita seram? Mestilah boleh. Lagi-lagi kalau pokok-pokok lama. Macam pokok bonsai selalu dikaitkan dengan kisah seram. Lagi pokok apa lagi? Pokok balak. Benda yang aku nak cerita pada malam ni tentang pokok balak. Sebab apa? Sebab pokok balak ni selalunya dia ambil masa berpuluh-puluh tahun untuk jadi satu pokok yang besar. Dan sepanjang perjalanan nak jadi pokok yang besar tu, kadang-kadang dia melalui pelbagai jenis upacara. Itu orang dulu-dulu lah. Orang dulu-dulu bila dia nampak pokok balak yang besar ni, dia akan menganggapnya pokok balak ni adalah satu kurniaan Tuhan yang ajaib. So dia pergi sembah pokok tu. Itu orang dulu-dulu lah, zaman animism. Tapi sekarang dah tak ada dah. Aku sure tak ada dah sekarang. So cerita pada malam ni tentang pokok balak. Cerita ni agak menyeramkan bagi aku. Nak share dengan korang. Tapi sebelum saya share cerita seram balak ni, kita masuk intro dulu. Silakan. Macam yang saya cakap tadi kan, pokok balak ni kadang-kadang mengambil puluhan tahun ataupun ada yang sampai ratusan tahun untuk membesar. Dia tak macam pokok bunga kertas yang macam mak kita tanam tepi rumah tu, tidak. Dan kalau nak tebang pokok balak ni pun tak boleh sesuka hati. Dia kena pergi ukur. Ada ukuran spesifik yang boleh buatkan kita tebang pokok tu. Selagi pokok tu tak mengikut ukuran spesifik tu, selagi tu tak boleh tebang. Kalau tebang jadi satu kesalahan. Nampak bijak kan? Nampak macam berpengetahuan luas kan? Nak tahu tak macam mana aku tahu? Aku baru Google tadi. Okay. So nak cerita pasal pokok balak ni, cerita ni daripada Abang Muin sendiri. Abang Muin ni merupakan seorang budak kampung lah, berumur dalam 40-an. Tak adalah budak sangat, dah bapak budak dah. So nak dijadikan cerita di halaman rumah pusaka peninggalan arwah mak dengan abah Abang Muin ni. Dekat kawasan halaman rumah tu ada macam satu pokok yang teramat besar. Pokok balak geng. Dan diperkatakan pokok balak tersebut berusia lebih 50 tahun. Abang Muin bagi tahu yang waktu ayah dia masih hidup, memang dia sayang betul dengan pokok ni. Pokok ni memang dikatakan dijaga dengan sempurna lah. Dibagi air, dibagi baja. Pokok balak orang baja ke? Tak tahu. Tapi yang penting memang ayah dia sayang sangat-sangat. Sampai kan ada orang kampung datang ke rumah Abang Muin nak tebang pokok ni. Ayah dia tak bagi. Ayah cakap, jangan. Aku nak jaga pokok ni sampai ke anak cucu aku. Sebab apa? Sebab ayah Abang Muin cakap pokok ni ada sejak waktu dia dengan ayah dia lagi. So benda ni ibarat macam kenangan, nostalgia. Dia nampak, dia tengok pokok tu, dia ingat dekat ayah mak dia. So dia tak nak potong. Bawah pokok balak yang besar ni pula ada sebuah bangsal lama yang diletakkan barang-barang arwah ayah Abang Muin. Bila mak dengan ayah dah meninggal, rumah pusaka ni mula kosong. Kebanyakan barang-barang yang tak nak pakai letak dalam bangsal. Dekat rumah hanya tinggal cermin, pinggan, mangkuk sahaja.
Kenapa kosong? Kenapa Abang Muin tak duduk dalam rumah pusaka tu? Sebab Abang Muin cakap dia merupakan anak, salah satunya anak dalam keluarga tersebut lah, anak tunggal. Bila mak ayah dah meninggal, dia ada rumah sendiri dekat bandar. Rumah tu dia ingat dia nak sewa, tak pun dia nak jual sebab dah tak ada keupayaan nak jaga kedua-dua rumah. Rumah dia nak kena jaga, rumah pusaka nak kena jaga. Jadi dia decide, tak apalah, kita jual lah rumah ni, tak pun kita sewakan rumah ni, at least dapat pendapatan. And lagi satu, Abang Muin ni macam terfikir tau. Dia terfikir yang, apa kata kalau aku tebang pokok balak ni? Pokok balak ni dah besar sangat ni, dah macam dah tua dah. Takut nanti bila dah tua sangat, dah reput, tertimpa orang dalam rumah ni lagi susah. Lagi satu hal pula, nanti jadi kes polis ke apa. So dengan berniat macam tu, Abang Muin pun pergilah cari orang-orang kampung nak pergi potong pokok balak yang besar tu. Beberapa minggu lepas tu, Abang Muin cakap dia jumpalah 2-3 orang yang memang kepakaran dia potong pokok. Senang cakap, kalau rumah kau ada pokok yang nak dipotong, kau panggil je dia. Selalu kita dengar potong rumput, potong buluh. Tak, ini potong pokok, ada spesialis dia. Senang cakap ni orang kampung lah. Time tu ada 2-3 orang. Abang Muin pun ada sekali. Jam menunjukkan pukul 10 pagi geng. 4 orang lelaki ni, diorang tengah proses tau. Dekat bawah pokok balak tu macam ada banyak lah barang-barang lama kan. So diorang proses lah, diorang asingkan, letak jauh sikit sebab takut nanti pokok balak ni bila tumbang terkena tempat-tempat tu. So dah settle letakkan jauh sikit barang tadi. Diorang pun berkumpul, diorang bincang, okay, macam mana kita nak tebang pokok balak yang besar ni? Besar pokok balak ni bukan besar satu pemeluk macam gitu, tidak. Kena 2 pemeluk baru muat. Nak cakap besarnya pokok balak ni. And kalau nak tumbangkan pun kena rancang betul-betul. Sebab takut nanti bila tumbang tertimpa rumah, bila tumbang nanti tertimpa wire-wire elektrik. Kalau lah besar pokok balak ni macam besar bonsai, senang, pakai gunting je. Ini tidak, besar, kena cari alat yang sesuai. Waktu ni ketua yang budak-budak pemotong tadi, nama dia Abdul. Abdul cakap, Muin, pokok ni besar sangat ni. Kalau pakai gergaji biasa, takut mata gergaji patah nanti. Kita kena buat sikit-sikit. Kita potong sikit. Sebab saya rasa macam takut kayu ni macam keras macam lah, sebab dah besar sangat kan, dah tua. Lagi satu, kalau kita terus potong sampai habis, tertimpa rumah-rumah orang macam mana. Jadi memang kena hati-hati, kena tarik, orang kena jaga betul-betul. Bila dah bincang, barang pun dah standby untuk potong pokok. Pukul 12.30 hari. Seorang daripada diorang ni Bangladesh. So waktu ni yang buat kerja at first, yang mula-mula nak start ni, abang Bangladesh tu lah. Dia ambil satu mesin gergaji, dihidupkan. Penat aku buat bunyi gergaji. Ini kalau tak ada orang tengok, aku pukul korang. Waktu ni dia panaskan mesin tu. Memang dah get ready lah, dah bersiap sedia dah potong pokok ni sikit demi sikit kan. Waktu mata gergaji sentuh je pokok tadi, kau tahu tak apa jadi? Tiba-tiba mesin gergaji tu berhenti daripada bergerak. Waktu ni Bangla tadi macam pelik. Selama ni tak pernah jadi macam ni. Dihidupkan lagi sekali. Reng. Aduh, apa yang aku buat ni, Kumal? Dihidupkan lagi sekali. Weng. Lepas tu bila dah hidup, dia cuba try main-main dengan mesin gergaji tu, bagi mesin tu panas kejap. Lagi sekali dia try. And memang betul. Bila mata gergaji tu sentuh je kulit pokok balak tu, mesin tersebut mati dengan sendirinya. Waktu ni ketua dia Abdul dengan Muin dah macam garu kepala. Abdul, mesin kau rosak kan Abdul? Abdul jawab, mana ada, elok je. Pagi tadi sebelum datang sini, budak aku dah pakai dah pergi potong pokok tebu belakang rumah. Potong pokok tebu pakai gergaji geng. Tapi nak cakap time tu Abdul menidakkan benda tu. Dia cakap mesin ni elok je, dah servis hari-hari, baru semalam pakai potong pokok rambutan. Tak apalah, bayar, you pergi rehat dulu, aku pula cuba. Abdul pun dia pegang, dia hidupkan balik mesin tadi. Bila dia cuba, dia lekatkan mata gergaji kat pokok tu. Kali ni mata gergaji tak berhenti geng. Mesin tu sentiasa hidup. Waktu ni Abdul dah riak. Abdul pandang yang lain, senyum, angkat kening member, bangga sebab orang lain buat mati, dia buat tak mati. Dia pun mulakanlah mesin pokok tersebut. Tapi lebih kurang 5 minit Abdul mesin pokok tersebut, 1 inci pun
tak terbelah ke. Ibarat macam Abdul ni, dia mesin tu berada di tempat yang sama. Yang terkopak hanyalah kulit pokok sahaja. Waktu ni tangan Abdul ni dah shaking tau, sebab pegang mesin lama sangat. Tapi bila dia tengok macam tak bergerak mesin aku ni, Abdul pun berhenti. Dipandang kawan-kawan lain. Lepas tu Abdul cakap, "Weh Muin, lain macam punya keras lah pokok kau ni. Aku buat dari tadi, sama je tak bergerak-gerak mesin aku ni. Patut ni kalau dah mesin dekat 5 minit, dah suku tau. Ini langsung tak bergerak, kulit pokok je yang tercabut." Time ni Muin pun pandang pelik pokok tu. Dia pandang daripada bawah sampai ke atas. Tiba-tiba suasana senyap seketika. Kalau tadi adalah bunyi burung seko dua, bunyi riang-riang menyanyi, bunyi cengkerik hutan, macam-macam jenis bunyi lah. Tapi tiba-tiba senyap sunyi. Tak ada satu bunyi pun yang kedengaran. Dan waktu ini, daripada atas pokok tersebut, ada bunyi seakan macam binatang besar sedang melompat daripada dahan ke dahan, yang membuatkan daun-daun pokok balak tersebut gugur ke tanah. Waktu dia bunyi binatang besar melompat tu, semua pandang ke arah atas, tapi kosong, tak nampak apa-apa. Yang nampak hanyalah daun yang gugur. Tiba-tiba kedengaran satu bunyi deraman kuat datang daripada dahan pokok balak tersebut. Waktu ni diorang pandang sesama sendiri tau. Semua senyap, tak mengeluarkan apa-apa perkataan. Muin waktu tu dia rasa macam macam ada yang tak kena lah. Ini dah bukan benda biasa ni, ini dah benda luar biasa ni. Terus Muin bagi tahu kawan-kawan dia, "Okey lah abang, kita sama esok boleh? Ni macam nak hujan lah." Walaupun waktu tu cerah ke main, tak ada timbul simbol nak hujan pun. Tak ada tanda-tanda nak hujan pun, simbol pula. Tak ada tanda-tanda nak hujan pun. Tapi Muin cakap, "Okey, kemas-kemas, kita sambung je esok." Dan time tu juga mereka yang ada dekat situ pun macam seakan faham lah isyarat Muin ni nak suruh diorang balik. So diorang pun kemas-kemas barang, diorang nak balik. Muin cerita sepanjang waktu diorang mengemas barang tu, beberapa kali kedengaran bunyi deraman yang sama. Seakan macam ada betul-betul atas kepala diorang ni benda yang sedang marah. Betul-betul atas dahan tu ibarat macam ada satu binatang besar. Waktu ni semua tak berani dongak dekat atas. Diorang cepat-cepat kemas, diorang cepat-cepat berlalu daripada tempat tersebut. Malamnya di rumah Muin. Muin ni dah kahwin tau, ada anak 2 orang. Muin ceritalah apa yang jadi dekat isteri dia. Isteri dia pun cakap lah, "Betul lah bang, saya rasa macam ada sesuatu dekat pokok tu. Sebab tak tahulah, tapi setiap kali saya balik kampung awak, saya rasa macam pokok tu macam ada benda. Yelah, mesti ada benda yang jaga rumah awak dulu tu kot. Sebab pokok-pokok lama, mungkin ada benda kita tak nampak. Tapi sepanjang malam tersebut, tak ada benda seram yang berlaku. Sehinggalah Muin cakap dia bermimpi. Mimpi sesuatu yang menyeramkan. Dalam mimpi tu, Muin ni berada di halaman rumah pusaka tadi. Muin nampak waktu tu ada arwah abah, pakai baju kemeja petak-petak yang biasa abah pakai, berkain pelekat, kopiah putih kan. Waktu ni Muin rasa macam rindu kat ayah dia. Dia panggil lah, "Abah, Abah." Abah pandang ke arah Muin. Muin tengok ayah dia ni, muka ayah pucat, mata ayah merah. Merah seakan macam sedang menangis. Abah cakap, Sampai hati Muin. Muin pun macam balas balik, kenapa bah? Bah, apa yang sampai hati bah? Abah dia cakap, Sampai hati Muin nak bunuh Abah. Muin nak potong kaki Abah. Waktu ni Muin turunkan pandangan dia, tengok ke arah kaki ayahnya yang tutup dengan kain pelekat. Kain pelekat tu dipenuhi dengan darah, seakan macam kaki ayah tengah luka teruk. Muin cakap, Tapi bah, Muin tak buat apa-apa pun bah. Muin tak cederakan Abah pun. Abah dia cakap, Muin, jangan dikacau pokok yang tak bersalah Muin. Pokok tu dah lama ada dekat sini.
lebih lama berbanding nyawa kamu. Jangan kacau Muin. Abah cakap sambil dia tunjuk ke arah pokok balak yang besar yang berada dekat halaman rumah. Muin pun pandanglah ke arah pokok tersebut. Waktu ni Muin cakap dia terjatuh dekat lantai. Dia lihat di setiap dahan-dahan pokok tersebut ada banyak makhluk yang berbulu lebat, bermata merah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulu lebat, ada yang bulu nipis, ada yang bogel. Tapi semua mata merah, semua bertaring. Muin kalih pandangan daripada pokok tersebut. Dia pandang balik abah dia. Dan kini yang berada di depan dia bukan abah, tapi satu susuk berbulu, bergigi taring, bermata darah, memandang ke arah Muin dengan penuh kemarahan. Makhluk tersebut menderam dengan kuat, sama seperti bunyi yang Muin dengar tadi waktu petang dekat pokok tersebut. Waktu ni Muin terus terjaga, dia istighfar. Dia cakap, "Oh ya Allah, ini mungkin petanda kot, petanda jangan kacau pokok tersebut." Dan Muin cerita sehingga ke hari ni pokok tu ada je dekat rumah pusaka tersebut. Walaupun rumah pusaka tu dia dah sewa dekat orang lain, tapi Muin dia siap upah orang untuk buat pagar keliling pokok tersebut supaya tak ada orang pergi dekat, tak ada orang yang runtuhkan pokok tersebut. Sebab dia takut kalau pokok tersebut ditebang, ada sesuatu benda buruk yang akan berlaku kepada dia, kepada kampung dia. Thank you so much pada mana yang sudi tengok cerita kita pada malam ni, geng. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki awak-awak semua, ya. So betul lah apa yang Muin cakap tu kan. Kadang-kadang bila benda lama ni kan, dia ada penunggunya. So bila kita bermain dengan benda lama ni, kita tak boleh sesuka hati je buat keputusan untuk buang ke, untuk pecahkan ke, untuk potong ke. Sebab itu rumah sesuatu makhluk. Paling tidak pun kita minta lah izin. Macam kau dah duduk kat rumah kau lebih kurang dalam 10 tahun. Tiba-tiba datang orang-orang, dia pergi rumah kau, dia bawa bulldozer, tak minta izin, tak buat apa, dia bawa bulldozer, dia gempur rumah kau. Apa yang kau rasa? Kau marah kan? Tahu pun kau marah. Sama juga konsep dia kat sini. Jadi ada baiknya kalau kita nak membuang sesuatu yang lama, ada baiknya kita buat macam doa selamat ke, ataupun kita mohon dekat Tuhan supaya benda ni dipermudahkan. Sebab kita risau nanti cerita kita pula yang jadi story puaka. Assalamualaikum, selamat malam, have a good day. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kita jumpa esok. Assalamualaikum.